Baik, selamat sejahtera. Untuk biologi tingkatan 4, kita akan pergi kepada bahagian yang terakhir untuk bab kedua, iaitu organisasi sel. Okey, kita tengok skrin. Baik, so bahagian 2.4, aras organisasi dalam organisma. Right, terutamanya dalam manusia lah. Kita tengok slide seterusnya. So, secara ringkasnya organisasi dalam organisma bermula daripada sel yang paling ringkas, kemudian diikuti dengan tisu, organ, sistem, organisma multisel. Yang ini secara keseluruhan lah. Contohnya, katakan yang ini adalah sel otot anda. Alright, otot kardium. So, yang ini satu sel. Kalau satu kumpulan sel, right, satu kumpulan sel yang sama menjalankan bentuk yang sama dan menjalankan fungsi yang sama, kita akan grupkan mereka menjadi satu tisu. Alright, so tisu yang sama bergabung dengan tisu-tisu yang lain, kita akan hasilkan organ. Organ yang ini jantung kan? So jantung bergabung dengan organ-organ yang lain akan menjadikan satu sistem. So maksudnya daripada sel, dia akan dikumpulkan menjadi tisu, kemudian organ menjadi sistem dan organisma keseluruhannya lah. Organisma multisel. Alright, kita tengok aras organisasi. So sekumpulan tisu berlainan, okay, bergabung bersama untuk membentuk organ. Contoh yang tadi, yang ni ada jantung kan? Alright, so jantung adalah organ. So tisu yang berlainan, apakah tisu-tisu yang ada dekat sini? Okay, mungkin tisu otot, tisu saraf, tisu epitelium, tisu penghubung. Ada 4 jenis tisu kesemuanya lah. Semuanya akan bergabung menghasilkan satu organ. Right, so organ ini akan menjalankan fungsi khusus hasil gabungan bersepadu tisu-tisu yang berbentuk organ berkenaan lah. Contoh, tisu epitelium, tisu otokardium, tisu penghubung, tisu saraf. Semua jenis tisu ini akan gabung bersama menghasilkan satu organ jantung. Okay, so tisu epitelium melapisi ruang dalam jantung. Okay, masih ingat ada berapa ruang dalam jantung? Semuanya ada 4 ruangan dalam jantung. Okey, kemudian kita ada tisu otot kardium. Yang ni otot-otot dia, tisu otot kardium. Tisu otot kardium ni berfungsi untuk mengepam darah ke seluruh badan. Kemudian kita ada tisu penghubung, contohnya dalam jantung tu ada sel darah merah, sel darah putih, kita panggil dia darah lah. Okey. Kemudian saraf. Di jantung pun ada saraf-saraf ataupun tisu-tisu saraf yang mengawal atur ritma denyutan jantung, rhythm dia. Denyutan jantung tu ada rhythm dia yang tu dikawal oleh sistem saraf. Okay. Right. So, secara keseluruhannya manusia ada dalam 11 sistem dalam badan manusia. Kita akan pergi secara ringkasnya satu persatu. So, untuk bab ini anda hanya tahu apakah fungsi dia secara ringkas saja, organ-organ yang terlibat. Itu saja. Sebab kemudian di bab-bab lain kita akan pergi secara detail. Right, kita tengok sistem endokrin. Alright, so perkataan endokrin datang daripada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin apa fungsi dia? Dia merembeskan hormon. Okey. So fungsi utama untuk sistem endokrin ialah mengkoordinasi aktiviti badan bersama dengan sistem saraf. Maksudnya sistem endokrin dengan sistem saraf tu dua-duanya akan berdampingan, dua-duanya akan bekerjasama dalam mengkoordinasi aktiviti dalam badan manusia. Kita tengok seterusnya, sistem respirasi. Sistem respirasi ini terdiri daripada trakea, ini trakea, lepas tu hidung, atas ni, paru dan diafragma dekat bawah sini lah. So fungsi utama
melibatkan pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara badan dengan persekitaran luar. Okay. Next, sistem pembiakan lelaki. So, untuk sistem pembiakan terdiri daripada lelaki dan yang perempuan. Kita tengok yang lelaki dulu. Sistem pembiakan lelaki, organ yang terlibat, kita ada testis, kita ada kelenjar prostat dan zakat. Fungsi utama, menghasilkan sperma, iaitu sel pembiakan, dan hormon seks lelaki. Bagaimana dengan sistem pembiakan perempuan? So, sistem pembiakan perempuan terdiri daripada organ ovari, yang ini ovari, faraj dalam luar sini, dan cervix. Okey, ada tube fallopian, uterus. So, kita ada ini tube fallopian, uterus dekat sini, hujung sini. Okey. Right. Nah, fungsi utama dia sama juga macam sistem pembiakan lelaki, dia menghasilkan ovum untuk perempuan, hasilkan ovum untuk lelaki, hasilkan sperma dan hormon seks perempuan. Dua-dua pun hasilkan hormon seks. Right, kita tengok sistem limfa. Untuk sistem limfa, bahagian-bahagian ataupun organ-organ yang terlibat adalah limfa, nodus limfa dan salur limfa. Right. Fungsi utama dia mengekalkan keseimbangan bendalir badan dan mencegah penyakit jangkitan ataupun jangkitan penyakit. Alright, sebab yang ni yang hasilkan sel darah merah, sel darah putih nanti. Kita tengok seterusnya. Sistem saraf. Alright, sistem saraf melibatkan otak, kat sini, saraf tunjang yang belakang, dan saraf periferi. Saraf periferi adalah saraf yang keluar daripada sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang. So, fungsi utama, mengesan dan menghantar maklumat dalam badan serta mengkoordinasi aktiviti badan. So, maklumat tu dalam bentuk impuls. Alright, anda dah belajar bahagian yang sebelum ini ya. Alright, so sistem peredaran darah ataupun sistem pengangkutan darah. So, terdiri daripada organnya jantung, arteri, vena, kapilari. Yang ketiga-tiga ni adalah salur-salur darah dalam badan manusia dan badan haiwan. Kita ada arteri, vena dan kapilari. Fungsi utama dia untuk mengangkut, bukan mengangkut gas saja, tetapi mengangkut nutrien, gas respirasi dan hasil pertumbuhan. Bahan-bahan buangan yang tidak diperlukan juga diangkut dalam darah. Okey. Seterusnya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan melibatkan mulut anda, esophagus anda, hati, yang ni hati, ini bahagian perut, pankreas yang belakang sini, pankreas, usus kecil dan usus besar. Fungsi utama dia untuk mencernakan bahan makanan kepada bentuk ringkas yang mudah diserap. Okey. Sistem urinary. Sistem urinary terdiri daripada ginjal, organ dia, ureter, yang ni ureter, undi kencing dan uretra. Anda dah belajar dekat form 3 kan yang ni. Okey. So, fungsi utama dia untuk menyingkirkan hasil perkumuhan seperti urea dan asid urik daripada badan manusia. Okey, sistem urinary. Sistem rangka terdiri daripada tulang, yang ini tulang, keseluruhannya manusia ada 206 tulang dalam badan manusia. Lepas tu kita ada rawan, kita ada ligamen, kita ada tendon. Apakah rawan, ligamen dan tendon? Kita akan pergi secara detail nantilah bab yang berikutnya. Fungsi utama dia untuk menyokong badan anda, sokong badan anda. Kalau tak ada tulang ni, bahagian atas badan anda tak dapat disokong, dan melindungi organ dalaman. Contoh, dalam tengkorak ada otak. So, tulang ni melindungi otak. Tulang rusuk melindungi paru. Tulang belakang melindungi saraf tunjang. Okey? Alright. So, melindungi organ dalaman serta menjadi asas pautan otot. So, otot akan melekat pada tulang-tulang. Kalau tak ada tulang, otot nak lekat kat mana? So, otot tak dapat melekat. So, kita perlu sediakan satu struktur asas untuk otot-otot tu melekat.
Seterusnya, sistem integumen yang ini melibatkan kulit. Fungsi utama untuk melindungi badan daripada kecederaan fizikal, jangkitan dan penyahidratan. Penyahidratan maksudnya dia nak elakkan badan kita daripada kering ataupun hilang air yang banyak. Alright. So yang tu 11 sistem dalam badan manusia. Okay, kita tengok sistem dalam tumbuhan pula. Tumbuhan dia kurang sikit. Sistem dia ada dua saja. Sistem pucuk di bahagian atas tanah. Dalam tanah, sistem akar. Itu saja dua sistem yang ada pada tumbuhan. Kita tengok yang seterusnya. Sistem pucuk terdiri daripada batang, daun, okay, pucuk, bunga dan buah. Yang ni tak ada bunga, masih kecil lagi, bunga dan buah. So, batang dan ranting menyokong daun pada kedudukan menegak supaya daun dapat menyerap cahaya matahari yang maksimum semasa fotosintesis. Okay, bunga pula terlibat dalam proses pembiakan tumbuhan. Okay, yang tu sistem pucuk. Untuk sistem akar pula terdiri daripada semua akar dalam tumbuhan, sama akar tunjang ke, akar serabut ke, akar rambut ke, tak kisahlah. Tujuan dia berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral serta memberi sokongan kepada tumbuhan. Okey? Right. Itu saja. Right, habis sudah dalam bab kedua. Okey? So, cikgu harap anda dapat, anda faham apa yang cikgu nak sampaikan. So, kalau ada soalan anda boleh tanya dalam grup ya. Alright. So, itu saja buat hari ini. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye.